Hormat Pekan, iaitu tidak pernah gagal untuk membentangkan belanjawan tambahan dalam setiap sidang sejak menjadi Menteri Kewangan. Dan perkara ini dibuat dalam keadaan ekonomi yang malam, yang mempunyai kesan yang berganda kepada rakyat yang terbanyak di bawah. Dan kegagalan yang paling ketara apabila kita berbincang soal ekonomi di Malaysia ini adalah kegagalan kerajaan yang dipimpin oleh Pekan untuk mengawal kenaikan harga barang. Sebab itu kalau kita tengok dalam bulan pertama dari Januari 2014 ke Februari 2014, indeks kenaikan harga untuk barang makanan dan minuman bukan alkohol telah mencecah 3.8%. Ada yang akan kata itu rendah, tetapi kadar 3.8% itu perlu dilihat dalam konteks angka inflasi kita selalunya adalah di antara 2 hingga 3%. Sudah mencecah hampir 2 kali ganda daripada angka inflasi biasa kita. Sebab itu, Pekan tidak boleh marah kalau kenyataannya mengenai kangkung ataupun ayam harga RM1 menjadi bahan lawak rakyat terbanyak. Kerana tuntutan pertama, nombor 1 yang paling penting yang rakyat minta daripada kerajaan yang dipimpin beliau ialah untuk mengawal harga barang yang telah pun beliau gagal setakat ini. Sebab itu saya nak mula, Tuan Yang di-Pertua, dengan merujuk kepada rancangan untuk mengenakan cukai baru GST yang bakal dibentangkan dalam sidang ini, kerana sudah tentu kenaikan harga barang yang berlaku setakat ini banyak kena-mengena dengan dasar-dasar yang kerajaan laksanakan, terutamanya yang bakal dilaksanakan iaitu GST. Saya rujuk kepada satu kaji selidik yang dibuat dengan izin Tuan Yang di-Pertua di Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia, iaitu salah satu daripada badan industri yang paling besar di Malaysia. Kaji selidik itu dibuat bagi tahun 2013. Ditanya kepada peniaga dan industri mengenai kesan GST kepada ekonomi. Ini dapatannya. 85% daripada ahli ACCIM yang terlibat mengatakan bahawa GST akan menaikkan harga barang. Sebab itu saya minta supaya menteri cukuplah membazirkan wang rakyat, membelanjakan kepada iklan-iklan yang cuba mengatakan bahawa GST ini tidak akan menaikkan harga barang, kerana tidak ada orang yang percaya bahawa GST tidak akan menaikkan harga barang. Dapatan yang kedua yang cukup penting juga untuk makluman Dewan ialah 60% daripada peniaga industri yang terlibat di dalam kaji selidik itu menyatakan akibat kenaikan kos dan kenaikan harga barang itu 60% akan menyalurkan kenaikan harga barang itu kepada pengguna. Sebab itu Dewan yang mulia, baik yang sebelah sana ataupun di sini, kita bakal membahaskan rang undang-undang GST dalam tempoh yang terdekat. Saya nak tarik perhatian ahli Dewan yang mulia kepada muka surat. Ini penting ni, muka surat 172 dan 173 Akta dalam Bahasa Melayu. Kerana ada dua perkara yang akan mempunyai kesan yang cukup besar kepada kos perniagaan yang seterusnya akan menaikkan harga barang. Pertama ialah mengenai utility, perkara 4. Pembekalan dalam apa-apa bentuk kuasa termasuk elektrik dan bekalan gas, air, penyejukan, penyaman udara atau pengalihan udara ialah suatu pembekalan barang dan atas sebab itu akan dikenakan GST. Air, elektrik, gas, aircon, semua kena GST lepas ini. Tetapi yang cukup penting juga, terutamanya kepada pengundi-pengundi dan rakyat, terutama daripada kawasan-kawasan luar bandar yang mungkin, Kuala Selangor contohnya, yang mungkin mereka tidak sedar perkara ini, ialah dalam bab 2 jadual pertama seksyen 4 mengenai tanah. Dewan perlu ambil tahu bahawa tanah selepas ini, apa-apa urus niaga yang melibatkan tanah, baik pemindahan atau pajakan atau penyewaan ataupun lesen, semuanya akan menarik cukai GST dan akan dikenakan cukai GST.
Apabila GST dikenakan kepada tanah, sudah tentu ini akan menaikkan lagi kos, terutamanya kos perumahan. Kalau di kawasan-kawasan seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor Bahru, yang mana kos utama untuk perumahan adalah kos tanah, apabila dikenakan cukai GST kepada pembelian atau transaksi melibatkan tanah, sudah tentu harga kediaman akan meningkat, ditambah pula dengan kos pembinaan yang sememangnya sudah meningkat sekarang pun akibat inflasi. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, Dewan Yang Mulia, saya ingin ingatkan balik barisan kerajaan bahawa sasaran yang ditetapkan oleh barisan kerajaan sendiri sebenarnya tersasar. Baik tersasar dari segi kemiskinan, seperti yang dilaporkan oleh kajian Profesor Fatimah Kari daripada Universiti Melaya, yang menyebut bahawa akibat dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Pekan dengan menarik subsidi-subsidi terhadap bahan api contohnya, telah menyebabkan dari segi pendapatan relatif kaum Bumiputera sekarang ini kembali ke tahun 1970 sebelum DEB dilaksanakan. Yang itu kita semua tahu bahawa kegagalan mengawal kenaikan harga barang itu. Pandan boleh saya mencelah? Tak, biar saya habiskan dulu. Lepas ni boleh mencelah. Boleh mencelah lepas ni. Sebab itu soal kegagalan mengawal harga barang ini yang ada kesan kepada pendapatan telah diketahui umum. Cuma hari ini saya nak tarik juga perhatian Dewan dan Tan Sri Yang di-Pertua ialah soal tersasarnya dasar ekonomi yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Pekan dalam soal bagaimana kita membangunkan profesional Melayu Bumiputera sehingga menjadi tokoh niagawan atau industri player yang dihormati. Masalah utama profesional Melayu kita bukan di negara ini, masalah yang dialami oleh profesional Melayu bukan soal tidak cukup profesional Melayu. Setiawangsa pun tahu. Soalnya ialah soal kerana profesional Melayu yang berada di dalam bidang pengurusan di syarikat-syarikat tidak mempunyai modal untuk menterjemahkan kemahiran dan kepakaran yang mereka ada itu supaya boleh ada peluang untuk turut sama dalam bidang perniagaan. Sebab itu Pakatan Rakyat daripada awal telah memohon, menyarankan dan mendesak supaya kerajaan pimpinan Pekan mempertimbangkan supaya pemilikan GLC, syarikat berkaitan kerajaan itu, tidak dibolot oleh kerajaan ataupun oleh tokoh-tokoh tertentu sahaja. Sebaliknya peluang perlu diambil supaya syarikat-syarikat GLC ini yang rata-rata pimpinan, pengurusan dan kepakarannya adalah Melayu Bumiputera, supaya melalui kaedah management buyout, iaitu memberi ruang kepada kepimpinan dan pengurusan syarikat itu melalui modal, melalui pinjaman mudah alih dan sebagainya, untuk mengambil alih daripada baik kerajaan ataupun tokoh-tokoh tertentu. Tetapi apabila peluang sebegitu timbul, ia tidak digunakan pula oleh kerajaan. Sebab itu saya nak bagi contoh hari ini, iaitu mengenai penjualan sebuah syarikat yang menjadi kebanggaan sepatutnya profesional Melayu Bumiputera, iaitu CTRM. CTRM ialah sebuah syarikat berteknologi tinggi yang terlibat membekalkan komponen-komponen terutamanya sayap kepada Boeing. Antara syarikat yang terbesar dengan mempunyai buku order sehingga 8 bilion. Tahun lepas saya telah menimbulkan perkara ini di luar Dewan lah. Saya telah nyatakan kepada kerajaan, kalau tidak mahu untuk membuat tender terbuka supaya kerajaan mendapat nilai terbaik daripada syarikat CTRM ini, maka buka peluang tawarkan syarikat ini untuk dibeli oleh pengurusan CTRM. Kerana mereka telah membangunkan syarikat ini sehingga menjadi satu syarikat antara yang terbesar di rantau ini. Tetapi kerajaan pimpinan Pekan buat endah tak endah, seterusnya syarikat itu dijual kepada anak syarikat milik Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari pada harga sebanyak
nanti saya tengok kat sini, pada harga sebanyak 298 juta. Syarikat itu tahun lepas dijual pada harga 298 juta. Walaupun kita kritik, walaupun kita bawa isu itu, tetapi tidak diambil tahu. Yang menariknya, Tan Sri Yang di-Pertua, bulan ini satu lagi sebuah syarikat yang lebih kecil daripada CTRM, tetapi syarikat swasta 100%, tetapi terlibat di dalam industri yang sama. Ia juga membekalkan komponen komposit untuk aeronautics. Syarikat ini lebih kecil, syarikatnya bernama UPK Technologies. Syarikat ini lebih kecil dan saya akan buktikan dengan angka-angka. Ia telah dibeli oleh sebuah syarikat daripada UK, Senior PLC, pada harga 415 juta, hampir 2 kali ganda lebih mahal daripada CTRM, sedangkan semua angka-angka kewangan menunjukkan CTRM itu 2 kali ganda lebih besar daripada UPK ini. Contoh, ambil dari segi perolehan CTRM, syarikat yang diuruskan oleh profesional Melayu, 352 juta perolehan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012. Bagi syarikat UPK, bagi tempoh yang sama, perolehan hanya 139 juta. Dari segi keuntungan sebelum cukai, 31 Disember 2012 17 juta, UPK hanya 8 juta. Tetapi oleh kerana penjualan CTRM ini dibuat tanpa tender terbuka dan dirundingkan di belakang, akhirnya syarikat yang besar dan sangat penting ini, yang sepatutnya jadi kebanggaan, dijual pada harga yang murah kepada Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, sedangkan syarikat swasta lain yang jauh lebih kecil dibayar 2 kali ganda daripada pelabur asing. Jadi saya nak ingatkan yang begini, bukankah kalaulah kerajaan Pekan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pekan ambil peka tentang perkara ini, bukankah kalau dijual kepada pengurusan Bumiputra yang menjaga CTRM, apabila mereka membangunkan, mereka bahagikan saham sesama mereka, apabila nilai itu dapat dijual kepada orang lain yang kaya adalah profesional Melayu Bumiputra, dan mereka mendapat modal untuk melibatkan diri pula di dalam bisnes-bisnes yang lain. Sebab itu, lepas ini pengerang, sebab itu Tuan Yang di-Pertua, kita boleh saja bincang pasal ini, keperluan dan sebagainya, tetapi kembali kepada persoalan asas. Persoalannya ialah pertimbangan dan keputusan yang dibuat setakat ini oleh kerajaan pimpinan Yang Berhormat Pekan tidak menunjukkan pun dia peka kepada rakyat. Baik yang paling bawah sekali, yang miskin ini akan kena GST dan harga barang mahal. Baik golongan profesional pertengahan, harga rumah mahal. Bila ada peluang untuk melibatkan diri dalam syarikat yang dia sendiri urus pun tak dapat peluang. Sebab itu, kalau kita tidak ubah cara dan juga pendekatan dan meletakkan dulu kepentingan rakyat di depan, berkali-kalilah dalam sidang ini kita akan terus membahaskan soal belanjawan tambahan, tetapi kesannya kepada rakyat akan terus teruk sampai sekarang. Pengerang tadi nak mencelah, hilang dah? Sempat? Ada yang lain nak mencelah? Tak, kita tunggu pengerang, Pengerang orang Johor, orang Terengganu kata pengerang. Terima kasih sahabat. Jadi soalan saya ni, saya nak tanya, bila kita cakap tentang subsidi yang sekarang ni keadaan yang begitu bergelora dalam ekonomi dunia, apakah cadangan yang boleh kita buat? Contohnya, apa pandangan bila subsidi juga didapati oleh orang asing, pekerja asing dan sebagainya? Terima kasih. Ambil soal pekerja asing mendapat subsidi. Soal itu bermula apabila kerajaan Barisan Nasional mengutamakan pekerja asing untuk masuk ke Malaysia. Soal lambakan pekerja asing itu, soalnya bermula daripada dasar ekonomi Barisan Nasional dulu pun.
kalau perkara itu dikawal dan kita mempunyai dasar buruh yang mementingkan gaji, nilai dan juga kepentingan pekerja tempatan, tidak timbul pun soal pekerja asing mendapatkan manfaat daripada subsidi. Jadi itu satu perkara. Janganlah kerana kelemahan Barisan Nasional yang menyebabkan lambakan pekerja asing ini, kemudian yang nak dihukumnya adalah keseluruhan rakyat yang lain. Baiki masalah pekerja asing itu, dan pada masa yang sama dengan wang yang ada, janganlah kita bebankan rakyat yang terbanyak dalam keadaan yang sudah cukup pun menyusahkan. Pandan, saya setujulah. Tapi sekarang ni dia orang dapat kata orang subsidi yang diberi ni dia orang pun dapat. Jadi saya nak tanya pada Pandan, apa cadangan yang kita buat sekarang ni, yang dah parti dah masuk, ada yang boleh masuk dengan izin tanpa izin, apa yang cadangan yang Pandan boleh buat kepada kerajaan supaya subsidi ni didapati ke tak didapati oleh mereka? Terima kasih. Pertimbangan mengenai sama ada memberi subsidi ataupun tidak, sepatutnya pertimbangan menyeluruh yang bukan hanya diwarnai oleh sentimen kita terhadap pekerja asing. Pertimbangan itu ialah sama ada ia merendahkan kuasa beli rakyat, sama ada dia mengurangkan pendapatan boleh belanja rakyat, sama ada berapa peratusan daripada isi rumah kita yang tiba-tiba jatuh menjadi miskin atau miskin tegak. Ini pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar selain daripada pertimbangan melibatkan pekerja asing mendapat manfaat subsidi. Sebab itu pada pendapat saya pada sekarang ini, selagi kerajaan tidak menutup ruang-ruang rasuah, selagi pembaziran itu berterusan, selagi kita tidak membaiki sistem perolehan kita, selagi kita tidak melonjakkan kemampuan dan kemahiran ekonomi rakyat kita, kalau kita menarik balik subsidi, kesannya yang paling besar ialah kepada rakyat kebanyakan. Dan ini telah dibuktikan oleh kajian subsidi yang dibuat oleh Profesor Fatimah Kari. Sebab itu ada beberapa perkara khusus yang perlu dibuat dahulu sebelum kita boleh berbicara tentang sama ada nak tarik ataupun tidak subsidi. Buat masa sekarang, pendapat saya yang saya pasti sebelah sini juga bersetuju, utamakan kepentingan rakyat terbanyak. Sebab itu subsidi mesti dikekalkan. Potong perbelanjaan membazir dan projek lain dahulu sebelum kita tarik subsidi kepada rakyat ini. Tan Sri Yang Dipertua, saya sedar masa saya habis pukul 4.16. Jadi kalau perkara-perkara ini dapat dijawab oleh pihak menteri, saya ucapkan terima kasih atas peluang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.